Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar.
Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom， 弟兄姐妹平安，真的很高兴可以见到大家。我们今天早上是很特别的日子，我们相信主耶稣他的圣灵是与我们同在。来，我们还没有开始的时候，我们一起来闭上我们眼睛，我们一起来祷告，好不好？哈利路亚！感谢阿爸父上帝，我们今天早上可以来到这个地方，跟我们弟兄和姐妹在一起。我们的祷告，主耶稣，求你来恩膏我们。跟我们在一起，无论我们到哪里去，我们知道你的圣灵、你的同在是永远永远不离开我们。感谢你，主耶稣，我们祷告，是奉靠主耶稣基督之名求，哈利路亚，哈利路亚。我们一起来同心合意，我们一起来献上。是我主，我的盼望，你是我避难所和力量。我要向你切切恳求，求你我一生的救主。你是我的主，你是我的王，你是我避难所和盾牌。我的心渴慕
喜悦，我真心向你屈膝敬拜。你是我主，我的盼望，你是我避难所和力量。我要向你切切恳求，求你我一生的救主。你是我的主，你是我的王，你是我避难所和盾牌。我的心渴慕，要讨你喜悦，我真心向你屈膝敬拜。你是我的主，你是我的王，你是我避难所和盾牌。我的心渴慕，要讨你喜悦，我真心向你屈膝敬拜。从开始一起来唱。你是我主，我的盼望，你是我避难所和力量。我要向你切切恳求，求你我一生的救主。你是我的主，你是我的王，你是我避难所和盾牌。我的心渴慕，要讨你喜悦，我真心向你屈膝敬拜。你是我的主，你是我的王，你是我避难所和盾牌。我的心渴慕，要讨你喜悦，我真心向你屈膝敬拜。感谢你，我们来荣耀。哈利路亚，我要来赞美你是伟大。我要来敬拜，感谢耶稣。你是我的主，你是我的王，你是我避难所和盾牌。我的心渴慕，要讨你喜悦，我真心向你屈膝敬拜。现在线上，你是我的主，你是我的王，你是我避难所和盾牌。我的心渴慕，要讨你喜悦，我真心向你屈膝敬拜。现在线上，你是我的主，你是我的王，你是我避难所和盾牌。我的心渴慕，要讨
心向你继续敬拜，我诚心向你继续敬拜，我诚心向你继续敬拜。哈利路亚！感谢你主耶稣，哈利路亚，阿门。再荣耀我们的神好不好？哈利路亚！我们一起来拍手，一起来荣耀我们的神。主的喜乐是我力量，你的救恩是我盼望。虽然看了树不效力，也许葡萄树不结果，我仍因救我的神欢喜快乐。主的喜乐是我力量，你的救恩是我盼望。虽然看了树不效力，也许葡萄树不结果，我仍因救我的神欢喜快乐。我要赞美，无论得胜或不得胜，我要赞美。每天从日出到日落，我心坚定于你。每天赞美不停，我要赞美，要赞美，我要赞美，这要赞美，啊神欢呼，你神永远的神君王。主的喜乐是我力量，你的救恩是我盼望。虽然看了树不效力，也许葡萄树不结果，我仍因救我的神欢喜快乐。主的喜乐是我力量，你的救恩是我盼望。虽然看了树不效力，也许葡萄树不结果，我仍因救我的神欢喜快乐。我要赞美，无论得胜或不得胜，我要赞美。每天从日出到日落，我心坚定于你。每天赞美不停，我要赞美，要赞美，我要赞美，这要赞美，啊神欢呼，你是永远的神君王。我要赞美，无论得胜或不得胜，我要赞美。每天从日出到日落，我心坚定于你。每天赞美不停，我要赞美，要赞美，我要赞美，这要赞美，啊神欢呼，你是永远的神君王。我要赞美，要赞美，我要赞美，这要赞美，我要赞美，要赞美，我要赞美，这要赞美，啊神欢呼，你是永远的神君王。
定热忱，神的儿女堂欢呼喜乐。耶和华已昌盛了仇敌，昌盛了仇敌，全地大声欢呼。这是耶和华所定热忱，神的儿女堂欢呼喜乐。耶和华已昌盛了仇敌，昌盛仇敌，全地大声欢呼。耶和华是我力量，我心中一切的盼望。耶和华是我的神歌，永是我的成就。神的名信交天地，把好消息宣告你的名，高举的上帝荆棘，我们称谢你，你是活神。Come on！ 这是耶和华所定热忱，神的儿女堂欢呼喜乐。耶和华已昌盛了仇敌，昌盛了仇敌，全地大声欢呼。这是耶和华所定热忱，神的儿女堂欢呼喜乐。耶和华已昌盛了仇敌，昌盛了仇敌，全地大声欢呼。耶和华是我力量，我心中一切的盼望。耶和华是我的神歌，永是我的成就。神的名信交天地，把好消息宣告你的名，高举的上帝荆棘，我们称谢你，你是我。耶和华是我力量，我心中一切的盼望。耶和华是我的神歌，永是我的成就。神的名信交天地，把好消息宣告你的名，高举的上帝荆棘，我们称谢你，你是活神。我们称谢你，你是活神。我们称谢你，你是活神。哈利路亚！感谢我们的上帝，感谢你宝贵的十字架，洗净了我们的罪。唯有你在我的生命中，你赐给了我新的生命，你的宝血洗净我，恢复我心深处，我要永远宣扬你所为。你赐给了我新的盼望，你奇妙能力医治了我，我愿意献上我的灵，单单归于你，因耶稣你是我的一切。因你的舍加，我活着；因你的舍加，我得胜；因你大能掌权释放，你奇妙作为在我生命中。你的世界，我
家，我的神，因他能掌权设法，你奇妙作为行在我的生命中。唯有你在我的生命中，你赐给了我新的生命，你的宝血洗净我，恢复我心深处，我要永远宣扬你作为。你赐给了我新的盼望，你奇妙能力医治了我，我愿意献上我的灵，但它归于你，因耶稣你是我的一切，因你的舍价我活着，因你的舍价我的神，因你他能掌权设法，你奇妙作为在我生命中，因你的舍价我活着，因你的舍价我的神，因你他能掌权设法，你奇妙作为行在我的生命中。舍价我活着，因你的舍价我的神，因你他能掌权设法，你奇妙作为在我生命中，因你的舍价我活着，因你的舍价我的神，因你他能掌权设法，你奇妙作为行在我的生命中。
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. 亲爱的弟兄姐妹们平安。 Puji syukur kepada Tuhan untuk hari ini. 今天很感谢主， Kita masih diberi kesehatan, kita bisa beribadah online bersama-sama. 我们仍然有一个健康的身体，以及我们可以一直在线上做礼拜。 Jadi sebelum kita mulai firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. 听神的话语之前来，我们一起祷告。 Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. 感谢主耶稣，我们把感恩献上给你。 Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. 谢谢在我们的人生中，你照顾我们，你保护我们。 Kami mengucap syukur, kami masih diberikan kesehatan, kekuatan. 我们仍然接受从你而来的健康，接受从你而来的力量。我们感谢主， Biarlah pimpinan dan perlindungan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami semua. 让你的带领永远显现在我们的人生中。 Bapak, saat ini kami mau mengikuti ibadah online. 现在我们要进行线上的做礼拜。 Berikan kami telinga dan hati yang subur, 让我们有一个健康的耳朵，还有心， sehingga setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh. 使得撒出去的话语都能够成长在我们的生命中。 Engkau urapi juga bibir mulut hamba-Mu ini 你 Tuhan, 恩膏你两位仆人， agar setiap firman yang ditabur, firman yang disampaikan adalah sesuai dengan kehendak hati-Mu. 使得我们所说出去的，我们撒出去的种，都是你所喜悦的。 Ambil alih setiap persiapan yang ada. 把所有一切的准备都掌控在你的手中。 Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. Amin. 谢谢主耶稣，一切荣耀都归于你。阿门。 Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. 平安，弟兄姐妹们， Puji syukur pada Tuhan ya, kita masih sehat, kita masih kuat. 感谢主，我们仍然是处在一个健康的状况之下。 Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan selalu menyertai kita selalu. 我们相信主耶稣的保佑随着我们。 Nah, hari ini 今天呢， saya ingin bawakan sharing firman yang berjudul God's Holy Temple. 我们今天所要讨论的题目就是神的至圣所。 Bicara mengenai bait sucinya Tuhan. 我们在讲到说神的至圣所， Kita akan belajar apa makna dari bait suci ini bagi Bapak Ibu dan saya. 对于弟兄姐妹还有我，这个至圣所的意义是什么呢？ Nah, sebelum kita masuk ke inti khotbah, kita baca firman ini bersama-sama. 我们一起念这个经文， Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua. 我会为了大家读念。 Firman-Nya adalah Hagai 1 ayat 3 sampai dengan 8. 今天的经文是从哈该第1、第3节到第8节。 Demikianlah firman Tuhan. 神所说， Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya, 那时耶和华的话临到先知哈该说： apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? 他说是这个殿乃是荒凉， Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. 你们的自己还住天花板的房屋吗？ Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta Allah. 这所以呢，现在万军之耶和华如此的说： Perhatikanlah keadaanmu. 你们要审查自己的行为， Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. 你们撒的种多，收的却少； Kamu makan, tetapi tidak sampai puas. 你们吃却不得饱， Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. 穿衣服却不得暖。 Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. 得工钱的将工钱装在一个破漏的囊中。 Beginilah firman Tuhan semesta alam. 万军之耶和华如此说： Perhatikanlah keadaanmu. 你们要审查自己的行为， Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. 那么你们要上山取木料，建造这殿。 Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. 我就因此喜乐，却得荣耀。这是耶和华说的。 Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman, 我们还没有进入今天我们的主题， saya akan kasih sedikit latar belakangnya. 我大概跟大家分享一下它的背景。 Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Hagai adalah salah satu dari 12 nabi kecil yang ada di dalam Alkitab. 那圣经里面有许多的先知，那哈该呢是其中之一。
Ia dipakai Tuhan pada saat bangsa Israel kembali dari pembuangan ke Yerusalem. 那他呢被神使用，是因为以色列的百姓正在要回到他的地方。 Tugas yang diberikan Tuhan kepada Hagai adalah untuk mengingatkan bangsa Israel agar mereka menyelesaikan bait sucinya Tuhan yang kedua. 那么他的工作是什么呢？哈该先知的工作就是说，要提醒这个百姓，以色列百姓说，必须建完神所要的殿。 Nah, sedikit sejarahnya kita bisa lihat di peta ini. 在这个地图上有稍微一点点的Nah, 故事。 ini adalah peta pembuangan bangsa Israel. 这个就是说以色列人被丢弃的一个地图。 Oleh karena dosa dan hidup yang tidak berkenan, Allah membuang bangsa Israel dibagi menjadi dua. 因为这个以色列活在一个不好的行为上，还有犯罪的行为，它这里分了两段。 Yang pertama adalah Israel Utara atau yang disebut Israel. 这个也就是第一个，就是说以色列的地方。 Nah, di situ ada 10 suku yang dibuang ke Asyur. Itu ada gambarnya adalah yang garis warna ungu. 那我们可以看到，在这里呢，就是紫色的，他们被丢弃了阿述里面。 Dan yang kedua adalah Israel Selatan atau Yehuda, itu ada 2 suku. Nah, itu mereka dibuang ke Babel yang berwarna hijau. 第二个呢，就是犹太的，那里看到是绿色的，他们被丢到了巴别。 Nah, hari ini kita mau bicara mengenai Yehuda. 那今天我们也讨论犹大。 Jadi setelah 70 tahun di dalam pembuangan, 在70年被丢弃的时间， maka Yehuda yang dari Babel itu dipulangkan kembali ke Yerusalem. 所以这个犹大呢被丢弃巴别的时候，他们把它归回了以色列。 Dan prosesnya itu dibagi menjadi 3 gelombang. 它的过程呢分为3大波。 Itu ada gelombang yang pertama dipimpin oleh Zerubabel warna hijau di peta yang berikutnya. 在第一波呢，你可以看到说是耶路巴别所带领之下的。 Lalu gelombang yang kedua dan yang ketiga itu adalah dipimpin oleh Ezra dan Nehemia, itu yang berwarna merah atau pink. 第二个就是红色的或者有点粉红色的，是在以斯拉的带领之下。 Nah, firman Tuhan yang kita akan bahas pada hari ini bicara mengenai gelombang yang pertama. 今天我们所要分享的就是第一波。 Ya, gelombang pertama kembali ke Yerusalem dipimpin oleh Zerubabel. 也就是回到耶路撒冷，也是在耶路巴别的带领之下。 Saat itu bangsa Israel diminta kembali ke Yerusalem untuk membangun bait sucinya Allah. 在那个时候呢，以色列百姓被命令了回到耶路撒冷，是因为要重建神的殿。 Tapi dalam prosesnya itu mereka mengalami kritikan dari Nabi Hagai. 但是在他的过程，在建立的过程当中，这个哈该先知给他一些建议提议。 Karena pada saat mereka mulai membangun, mereka sempat berhenti. 因为当他们开始建立起来的时候，有一段时间他们是停下来的。 Nah, kita lihat timetable yang sudah dibuat di slide yang berikutnya. 我们可以看到下一个投影片。 Nah, kita bisa lihat di tahun 600-an sebelum Masehi, itu bangsa Babel atau Babilonia menguasai kerajaan selatan. 在这边我们看到608年公元西元后，或者在基督之后，巴别百姓控制了南方国 Mereka 王。 menghancurkan bait suci pertama yang dibangun oleh Salomo. 他们把所罗门所建立的第一个殿被毁灭了， Lalu mereka dibuang ke Babel. 然后他们就被丢去巴别。 Di tahun 538 sebelum Masehi, 也就是说，在538年公元前， Tuhan mengangkat seorang raja yang bernama Raja Kores untuk menerbitkan kesepakatan di mana dia mengeluarkan peraturan agar bangsa Israel kembali ke Yerusalem. 主耶稣呢，透过这个古列王发布了同意以色列百姓可回到耶路撒冷。 Dan peristiwa ini sebenarnya menggenapi nubuatan dari Nabi Yeremia yang kita bisa baca di Esra 1. 在这个呢，他们完整了耶勒米先知在以斯拉记1章我们可以看到的。 Tahun 536 bangsa Israel mulai membangun bait suci yang kedua. 在536年的时候，以色列百姓开始建立了第二个圣殿。 Tapi sayangnya jalan 4 tahun akhirnya mereka berhenti. 但是很可惜，他们建了4年当中之后，他们就停下来了。 Mengapa berhenti? 为什么他们停下呢？ Yang pertama karena mereka tidak lagi fokus dalam pembangunan bait suci Allah. 因为第一点就是他们失去了他们的目光，他们忘记了。 Mereka lebih fokus dalam membangun rumah-rumah mereka untuk menjadi indah dan mewah. 他们只注重在说建立自己的屋子，建立让他们变得更完美。
Dan yang kedua adalah karena mereka terintimidasi oleh pihak-pihak oposisi yang menentang pembangunan bait 在 suci. 第二个就是有一边的反派，给他们一些不好的影响。 Tapi dengan teguran-teguran yang diberikan oleh Nabi Hagai dan campur tangan Tuhan, akhirnya bait suci itu bisa selesai. 但是透过哈该先知还有神的带领之下，这个圣殿也终于完整了。 Nah, hal yang penting yang harus kita catat di sini Bapak Ibu. 在这边我们必须重点要记下来的是， Mengapa bait suci itu harus diprioritaskan? 为什么这个圣殿必须要摆第一呢？ Saya ajak Bapak Ibu untuk membaca Hagai 1 ayat 6. 我请大家一起读哈该第1章第6节。 Pada saat pembangunan bait suci itu tidak dijalankan, tidak diprioritaskan oleh bangsa Israel, 当以色列不把这个建立圣殿的摆在第一的时候， ayat 6 adalah keadaan mereka. 在这个6节就是他们的处境。 Di situ dikatakan bahwa kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. 你们撒的种多，却收的少； Kamu makan tetapi tidak sampai puas. 你吃，但却不得饱； Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. 穿衣服却不得暖。 Mereka bekerja untuk upah, tapi upah yang ditaruh itu di dalam pundi-pundi yang berlobang. 得到工钱，将工钱装在一个破漏的囊中。 Artinya pada saat pembangunan bait suci tidak diprioritaskan, 当你在建立这个圣殿的时候，不是摆第一位的时候呢， kehidupan bangsa Israel tidak optimal. 他们的人生，以色列百姓的人生不被保足。 Amin. 阿门。 Jadi sampai sini kita sudah mengerti 到这边，我们可以清楚明白知道， bahwa penting sekali untuk kita prioritaskan pembangunan bait suci agar hidup kita optimal. 确实很重要，在我们的人生中要建立神的圣殿。 Dan bagi kita orang percaya, 对我们信子来说， kita harus memprioritaskan kehidupan kita untuk membangun bait suci. 我们必须要把建立神的至圣所排在第一。 Nah, Bapak Ibu, ini kasih Tuhan Yesus. 亲爱的弟兄姐妹们， Pada saat saya mendapatkan ayat Hagai 1:3 sampai dengan 8, 当我得到了这个哈该第1章第3节到第8节的时候， rema itu tidak hanya Hagai saja yang saya dapatkan. 在这里不只是单单哈该我得到的， Ayat itu datang bersama dengan ayat di 1 Korintus 6 ayat 19. 同时呢，在哥林多前书第1章第6节到第6节是第19节，对不起。 Yang mana firman itu berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. 在这里说，岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？ Amin. 阿门。 Jadi hari ini kita diingatkan 所以今天我们被提醒了， bahwa untuk kita bisa hidup optimal, 当我们人生可以活出正宝， kita harus membangun bait sucinya Tuhan. 我们必须要建立神的殿。 Tapi di saat yang bersamaan pesan Tuhan kepada kita, 也就是在同时，主耶稣来的提醒我们， yang dimaksud dengan bait sucinya Tuhan bukan bicara mengenai bait suci secara fisik saja. 那这个圣殿的所说出来的，不只是实体上所看到的， Bukan bicara bait suci secara bangunan, 也不只是真正就是它的那个建筑而已， tapi juga bicara mengenai bait suci yang ada di dalam kita. 但是也讲到说，在我们里面的至圣所。 Amin. 阿门。 Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, 信者的人生中， kita harus bangun bait suci itu. 我们务必要建立这个至圣所。 Kalau hari-hari ini kita melihat sepertinya kok kehidupan saya tidak optimal, 如果在近期内你觉得说，好像我的人生不足， yuk kita introspeksi diri, kita lihat lagi ke dalam. 我们来检讨，来看我们里面， Sudahkah kita bangun bait suci yang ada di dalam kita? 我们是否已经建立这个至圣所在我们的里面呢？ Karena sama seperti yang dikatakan Hagai di Hagai 1 ayat 3 sampai 8, 就跟哈该1章3节到8节是一样的说法。 pada saat bangsa Israel tidak memprioritaskan pembangunan bait suci, 当以色列把建立神的至圣所不排在第一的时候， kehidupan mereka jadi tidak maksimal. 他们的人生被缺足。 Nah, hari ini 今天
kita akan bicara bagaimana caranya membangun bait suci yang ada di dalam kita. 我们来讨论今天在里面的至圣所到底要怎么建设呢？ Saya akan bagikan 4 hal untuk kita mengerti cara membangun kehidupan kita menjadi bait sucinya 那么 Tuhan. 今天我们要分享4个重点，如何把神的至圣所建立在我们里面。 Amin. 阿门。 Sekarang kita mulai dengan yang pertama. 那我们开始第一点， Untuk kita membangun bait sucinya Tuhan di dalam kita, 让我们能够在里面建立神的至圣所。 kita harus mengerti bahwa bait sucinya Tuhan adalah the house of prayer and worship. 我们必须要知道，神要的就是说敬拜赞美之家在我们里面。 Artinya di tempat itu ada kuasa doa dan ada kuasa penyembahan. 也就换句话来说，在里面就是有一个敬拜赞美的权柄，也有祷告的权柄。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， kita tahu kisahnya Tuhan Yesus pada saat dia datang ke bait suci Tuhan dan dia marah di sana. 我们晓得主耶稣到了神的至圣所的时候，他发怒的时候的故事。 Mengapa? Karena di pekarangannya bait suci itu dipakai orang untuk berdagang, untuk berbisnis. 那么为什么神会发怒呢？是因为神的至圣所前面他们去做生意了。 Sehingga tempat yang harusnya menjadi kudus, akhirnya menjadi seperti pasar. 那么其实那个地方应该是圣洁的，但是变起来好像市场一样。 Dan Tuhan Yesus sempat membalikan meja juga. 那时候主耶稣甚至把那个桌子推翻了。 Lalu sesudah dia selesai menegur orang-orang itu, 当他就是警告了这些人之后， di Matius 21 ayat 13 dan 14 Tuhan Yesus berkata seperti ini. 马太福音第21章第13节到第14节是这么说的： Rumahku akan disebut sebagai rumah doa. 对你们来说，我的殿必称为祷告的殿。 Amin. 阿门。 Jadi rumah Tuhan adalah rumah doa. 所以呢，神的家就是祷告之家。 Dan apa jadinya pada saat rumah itu menjadi rumah doa? 那如果这个家变成祷告之家，什么事会发生呢？ Di ayat 14 dikatakan, maka datanglah orang-orang buta, orang-orang timpang kepadanya. 所以在第14节就记载说，在店里有瞎子、有瘸子到他的面前， Dan mereka disembuhkan. 他们就被医治了。 Amin. 阿门。 Artinya pada saat rumah Tuhan dijadikan rumah doa, 换句话来说，当神的殿中被成为祷告之家的时候， ada kuasa kesembuhan terjadi. 在里面有医治的权柄。 Jadi bagi kita, pada saat kita mau membangun bait sucinya Tuhan di dalam hidup kita, 所以呢，当我们要建立神而来的至圣所在我们的生活中， hal pertama adalah kita harus senantiasa berdoa. 第一点我们必须要做，务必要常常祷告。 Amin. 阿门。 Nah, selain berdoa, 祷告之外呢， ada hal lain juga yang kita harus lakukan, 还有其他是我们必须做的。 yaitu kita harus melakukan penyembahan bagi Tuhan. 我们必须把敬拜赞美归于神。 Mazmur 22 ayat 4 berkata begini, 诗篇第22章第4节是这么说的。 bahwa Tuhan kita yang kudus bersemayam di atas puji-pujian. 在我们中文是第三节，但你的是圣洁的，是用以色列的赞美成为宝座。 Jadi untuk kita membangun bait sucinya Tuhan, kita harus banyak berdoa, harus banyak pujian penyembahan. 所以当我们要建立神的至圣所的时候，我们必须要常常祷告，常常敬拜赞美。 Yang artinya kita harus selalu membangun keintiman dengan Tuhan. 换句话来说，我们必须要保持我们亲密的关系，与神亲密的关系。 Karena pada saat kita menyembah dan berdoa, sebenarnya kita terkoneksi dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan. 因为当我们祷告的时候，当我们敬拜赞美的时候，我们是对神说话，保持我们的关系。 Dan Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita. 神务必听垂我们的祷告。 Bapak Ibu, Tuhan Yesus, saya kasih satu cerita di Alkitab. 亲爱的弟兄姐妹，我再跟大家分享一个圣经里面的故事。 Pada saat Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja, 当撒母耳恩膏了这个大卫成为王的时候 saat，itu dia masih kecil ya. 那时候他还是年幼。 Nah pada saat itu roh Tuhan meninggalkan Raja Saul. 那时候呢，神的圣灵已经离开了扫罗。
Sehingga dia sering didatangi oleh roh-roh jahat. 甚至因为神的圣灵不在里面了，所以那个恶魔的常常会来到他的人生旁边身 Nah 边。 pada saat hal itu terjadi, apa yang dilakukan oleh Saul? 那当时这样子的状况发生的时候，扫罗到底做些什么呢？ Di 1 Samuel 16:23, 在撒母耳上书16章23节 dikatakan seperti ini. 是这么说的。 Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, 从神那里来的恶魔降到扫罗身上的时候， maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. 大卫就拿琴用手而弹， Saul merasa lega dan nyaman, 扫罗便舒畅爽快， dan roh yang jahat itu undur daripadanya. 恶魔离了他。 Setiap kali Daud memainkan kecapinya dalam pujian dan penyembahan, 每当大卫拿琴来敬拜赞美神的时候， maka roh jahat yang biasa menguasai Saul dihalau keluar daripadanya. 那就是常常在扫罗身边的恶魔就被离去了。 Jadi di dalam penyembahan kita, dalam pujian penyembahan kita, ada kuasa untuk melumpuhkan kuasa kegelapan. 就是这么说来，就这么说，当我们敬拜赞美的时候呢，恶魔都离我们而去。 Seperti apa sih kuasa kegelapan? 那到底这个恶魔还是黑暗的权势是什么呢？ Dalam hal yang paling simpelnya saat-saat ini adalah rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut. Itu adalah kuasa yang datangnya bukan daripada Tuhan. 那么现在很简单的，我们可以看到所发生的就是你的惧怕、你的恐惧、你的不安，那就是不从神而来的。 Dan pada saat kita naikkan doa kita naikkan pujian penyembahan kita, rasa yang tidak datang daripada Tuhan itu akan pergi daripada 那 kita. 就是当我们祷告、当我们敬拜赞美的时候，那一些不从神而来的，通通都离去了。 Amin. Jadi kita sudah tahu yang pertama, 那我们已经知道第二点了。 dalam membangun bait sucinya Tuhan dalam tubuh kita, 当我们在我们人生中建立了神的至圣所的时候， kita harus banyak berdoa, kita harus banyak menyembah 我 Tuhan. 们必须要多多的敬拜赞美，多多的祷告。 Nah, hal yang kedua, 第二点， hal yang kedua adalah kita harus mengerti bahwa bait sucinya itu adalah house of offering, house of sacrifice and offering. 那第二个我们必须要知道的，建立神的至圣所在我们里面，就是说是殿的之家。 Di dalam membangun bait sucinya Tuhan harus ada pengorbanan. 在建立神的圣所的时候，必须要有一个牺牲。 Dan pengorbanan yang dimaksud adalah untuk kita menjadi pelaku firman dan hidup berkenan bagi Tuhan. 那这个牺牲是要我们来活在神所要的， Artinya apa? Artinya kita harus matikan kedagingan kita. 也就是我们必须要把我们的肉体让它而去。 Roma 12 ayat 1 berkata begini. 罗马书第12章第1节是这么说的。 Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. 那在这边说，因为弟兄姐妹们，为了你们的好，我要提醒你们， Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi Allah. 你们将身体献上，当作活祭，圣洁的。 Dan itulah yang disebut Tuhan sebagai ibadahmu yang sejati. 那么就是神如此的侍奉，乃是理所当然的。 Jadi artinya dalam kehidupan ini kita harus pakai seluruh anggota tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. 那换句话来说，我们在人生中，我们必须要把我们的全身、全体来荣耀我们的主。 Bagaimana caranya? 怎么样呢？ Seperti yang tertulis di ayat yang kedua, yaitu dengan cara jangan menjadi serupa dengan dunia ini. 就像在第二节所说的，不要效法这个世界。 Amin. 阿门。 Jadi kalau kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, 如果我们不效法这个世界呢， yang tertinggal dalam hidup kita adalah hanya buah-buah roh saja. 在我们的人生中剩下了神的果子。 Kita baca di Galatia 5 ayat 23. 圣灵的果子是在加拉太书第5章第22节到23节。 Di situ dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 在那里面写说，凡属基督耶稣的人，是已经把连肉体的邪情性欲同钉在十字架上了。 Dan itulah yang Tuhan inginkan daripada kita. 那就是神所要我们敬拜的。 Jadi kalau kita sudah menyalibkan daging kita sudah menyalibkan hawa nafsu kita dan keinginannya, 当我们已经把我们的肉体还有我们邪情私欲的挂在十字架上的时候， yang tertinggal adalah kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 所以剩下的在我们里面的果子，到底就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。 Jadi kita ingat di dalam membangun bait sucinya Tuhan, kita harus persembahkan hidup kita bagi Tuhan. 所以，当我们建立神的殿中的时候，我们必须要把人生交托于他的手中。 Nah, hal yang ketiga, 第三点的， bait suci Tuhan juga bicara mengenai house of purification. 在神的圣殿中当中呢，也是讨论到洁净之家， Atau yang disebut dengan tempat proses pemurnian. 也可以换句话说，圣洁之过程。 Kita baca sama-sama di Hagai 2 ayat 11 sampai dengan 14. 我们一起念哈该书第2章第11节到第14节。 Beginilah firman Tuhan semesta alam itu, 完经之后，约户华是这么说的： tanyakanlah pengajaran kepada para imam. 你们要向祭司问律法。 Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti, atau sesuatu masakan, atau anggur, atau minyak, atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Nah. Lalu para imam itu menjawab, katanya tidak. 那说，若有人用一头圣肉，这个一敬爱着饼或汤或酒或油或别的食物，便算为圣吗？祭司说不算为圣。 Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya itu, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, tentu. 那么哈该又说了，若有人因摸尸体染了污秽，然后接着这些物的那时候，这物算污水吗？祭司说必算污水。 Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitulah juga dengan umat ini dan dengan bangsa di hadapanku, demikian firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. 那么一次，哈该就说：“耶和华说，这民这国在我面前也是如此，你们手下的各样工作就是如此，他们的殿上所献的也是如此。” Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat kita datang kepada Tuhan, kehidupan kita haruslah kudus. 亲爱的弟兄姐妹，当我们来到神的面前呢，我们必须要是带着圣洁的人生来到他面前。 Ibrani 12 ayat 14 berkata apa? Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. 那以希伯来书第12章第14节里面说：“你们要求与众人和睦，并且要追求圣洁。” Jadi pada saat kita mau membangun bait sucinya Tuhan di dalam kita, 所以当我们要建立神的子孙所在于我们里面的时候， kita harus masuk ke dalam proses pemurnian. 我们必须要进入这个圣洁的过程。 Saya kasih satu kisah di Alkitab. 我再给大家一个圣经里面的故事。 Kita tahu satu kisah ini ya. 我们晓得这个故事。 Suatu hari Tuhan Yesus mendapat kabar bahwa Lazarus itu sedang sakit. 有一天呢，耶稣听到了有人说拉撒路在生病。 Lalu pada saat Tuhan Yesus mendengarkan hal itu, Tuhan Yesus berkata bahwa kesakitannya ini akan membawa kematian dan kematian ini akan memuliakan nama Tuhan. 那他说，耶稣就说，这个病呢会让他死去，但是他的死亡会让有荣耀的事会发生。 Dan saat itu Tuhan Yesus mengundur perjalanannya selama 2 hari. 那耶稣呢就托辞他的两天他的那个路程。 Nah pada saat Tuhan Yesus sampai di tempatnya Lazarus, 当耶稣到达了拉撒路的地方， diberitakan kepada Tuhan Yesus oleh Marta dan Maria bahwa Lazarus sudah mati 4 hari. 马达跟玛利亚就跟跟神报告说，拉撒路已经死去了4天。 Nah kita baca di Yohanes 11. 在约翰福音第11章， Saat itu Tuhan Yesus membawa semua orang untuk datang ke kubur Lazarus. 那时候呢，耶稣就把所有的众人带到这个拉撒路的坟墓场面前 Hal 面。 pertama yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus adalah angkat batu itu. 第一件事情，神吩咐的就是把石头挪开。 Kita tahu bahwa kuburan itu ditutupi oleh batu yang besar. 我们现在这个坟墓呢，是被一个大大的石头关住。 Dan Tuhan Yesus katakan, angkat batu itu kepada orang-orang yang di sana. 主耶稣对这个众人们说：“把这个石头挪开。” Lalu mereka memindahkan batu itu. 所以他们就把这个石头挪开了。 Sehabis batu itu pindah, barulah Tuhan Yesus mengatakan, Lazarus, marilah keluar.
当他的石头已经被挪开的时候，主耶稣就这么的说：“拉撒路出来吧。” Dan mujizat terjadi, Lazarus bangkit dan dia datang keluar. 那奇迹就发生了，拉撒路真的起来了，他也走出来了。 Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, makna dari firman ini, 亲爱的弟兄姐妹，这一段的含义是， tidaklah sulit bagi Tuhan Yesus untuk memindahkan batu. 对主耶稣来说，挪开那个石头是简单的事。 Dia bisa membangkitkan Lazarus, dia bisa pindahkan batu. 他当然可以把拉撒路让他复活，他也当然可以把这个石头挪开的。 Tapi hari itu yang dia minta adalah orang-orang yang di sana untuk pindahkan batunya. 但是那一天，他是命令了这些众人来把它挪开的。 Sesudah batu itu pindah, baru dia bangkitkan Lazarus. 当这个石头已经挪开之后呢，他才开始说：“拉撒路，你起来吧。” Artinya apa? 什么意思呢？ Artinya kadang-kadang ada perkara-perkara di dalam hidup kita 也就是说，有时候在我们的人生里面有一些事情， yang bisa menghalangi kuasa kerjanya Tuhan. 有的是可以阻碍神的工作。 Dan Tuhan mau kita yang menghilangkan, bukan Tuhan yang menghilangkan. 主耶稣要是我们把这些问题挪开，而不是神亲自把它挪开。 Sebagai contoh, 一个例子， hari ini kita berdoa kepada Tuhan, kita minta campur tangan Tuhan, kita minta mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. 就是想说，我们今天祷告了，让神能够把他的奇迹、他的一些他的作为做在我们的人生中。 Tapi masih ada batu yang menghalangi antara kuasa Tuhan untuk bekerja di situ. 但是在那边呢，中间有一块石头，有一个大石头阻碍了神的权柄。 Batu itu bisa berbentuk kepahitan, bisa berbentuk iri hatinya kita, yang kita harus bereskan. 这个石头可以讲到就是我们的不高兴，我们的怒，还有我们的错。 Itulah yang disebut dengan proses pemurnian. 那这个也就是说圣洁的过程的。 Pada saat kita membangun bait sucinya Tuhan di dalam kita, 当我们建立神的圣殿在里面的时候， kita harus murnikan hati 我 kita. 们必须要把我们的心洁净， Baru sesudah itu kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. 在神的权柄就会动工在我们的人生中。 Amin. 阿门。 Jadi kita sekarang sudah tahu 3 hal. 那我们现在知道3件事了。 Dalam membangun bait sucinya Tuhan, 在建立神的圣殿中， yang pertama adalah 第一个 bait sucinya Tuhan adalah house of worship and prayer. 也就是敬拜赞美之家。 Yang kedua, house of sacrifice and offerings. 第一个就是说我们的祭祀之家， Dan yang ketiga adalah house of purification. 第三就是圣洁之家， Dan yang terakhir Bapak Ibu, 最后的 bait sucinya Tuhan adalah house of glory. 神的圣殿中就是荣耀之家。 Di dalam membangun bait sucinya Tuhan, kita harus selalu memuliakan nama Tuhan. 在我们建立神的圣殿的过程中，我们必须要荣耀神的名。 Melalui apa? 透过什么呢？ Melalui kehidupan kita. 透过我们的人生。 Jangan kita katakan kita ada baitnya Tuhan dalam hidup kita, tapi kehidupan kita, perilaku kita tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. 我们别说我们是神的殿，我们是神的这身所，但是我们所做的，我们的行为都不显现神在我们里面。 1 Petrus 2 ayat 12 berkata begini, 彼得前书第2章第12节是这么说的： milikilah cara hidup yang baik. 应当要有端正的品行。 Mengapa? 为什么呢？ Supaya mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. 因为当他们看到你们的好行为，他们就荣耀归我们的主。 Amin. 阿门。 Matius 5 ayat 16. 马太福音第5章第16节， Hendaknya terangmu bercahaya, 也就是应当你们的光要照亮， supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di 使 sorga. 得他们看见你们的好行为，便将荣耀归于你们天上的父。 Amin. 阿门。 Jadi pada saat kita membangun bait sucinya Tuhan di dalam kita, 所以，当我们在建立神的殿中在里面的时候， kehidupan kita harus memancarkan sinar Kristus. 我们的人生必须要发光，也就是基督的光。 Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， pada saat terang datang, kegelapan akan sirna. 当光降到这个人生的时候，这个黑暗就挪去了。
Amin. Yang terpenting adalah bagi kita untuk selalu terkoneksi dengan sumbernya. 重点就是我们必须要以我们的源头保持去 Kalau 保持 kita terkoneksi dengan Tuhan, pasti sinar kemuliaan Tuhan pun akan terpancar dalam 当 kehidupan 我 kita. 们与神连心的时候，神的光必须要照亮出来。 Amin. Jadi itu adalah 4 hal yang kita bicarakan hari ini. 今天我们所分享的就是那四点。 Kita sudah belajar bahwa melalui Nabi Hagai kita diingatkan. 我们透过哈该先知学习了， Pembangunan bait suci itu adalah sangat penting. 建设神的圣殿是很重要的。 Pada saat bait suci tidak diprioritaskan, maka kehidupan kita tidak akan optimal. 当神的圣殿不被摆在第一的时候，我们的人生就不足。 Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan bait suci bukan saja yang sifatnya fisik. 但今天神来提醒我们，在讲到至圣所的时候，不只是单单它的建筑而已， Tapi ini bicara mengenai bait suci yang ada di dalam kita. 但是来讲到的就是说，圣殿在我们的人生里面。 Nah, untuk kita membangun bait suci yang di dalam kita, yang pertama kita harus senantiasa berdoa, memuji menyembah Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan. 那么，当我们要建立神的至圣所在我们里面的时候，我们要无时无刻的敬拜、赞美神，和神保持联系。 Dan yang kedua adalah untuk kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan dan yang kudus bagi Tuhan. 第二点就是把我们的人生、把我们的肉体献上给神，当作活祭来敬拜他。 Yaitu dengan cara menghasilkan buah-buah roh, tidak menjadi seperti dunia ini. 也就是怎么说呢？也就是结出了圣灵的果子，也不效法这个世界。 Lalu yang ketiga dalam membangun bait sucinya Tuhan, 第三点，我们来建立神的至圣所的时候， kita harus masuk melalui proses pemurnian, khususnya di hati kita. 我们必须要走过这个圣洁洁净的过程，尤其是我们的心。 Untuk kita mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita, kita harus bersihkan hati kita让 untuk 我们 menjadi berkenan bagi Tuhan. 让我们能够感受神而来的权柄，我们必须要洗净我们的人生，使得他的光能照耀。 Dan yang terakhir sebagai bait sucinya Tuhan, 最后的，称为神的圣殿， kita harus menjadi terang di dalam perkataan dan perbuatan kita. 我们必须要我们的行为还有我们的说法是能够被看到的。 Dimanapun kita berada, sinar kemuliaan Kristus harus terpancar. 无论你们处在哪里，神的光必须要被照亮出来。 Amin. 阿门。 Semoga firman pada hari ini bisa menjadi berkat dan kekuatan bagi Bapak Ibu semua. 希望今天的经文能够祝福大家，也能够带力量给大家。 Bangun bait sucinya Tuhan di dalam kita. 见识神的殿中在我们里面， Maka kehidupan kita akan optimal. 理所当然，你的人生都会被保足。 Kehidupan kita tidak setengah-setengah, tidak 3/4. 我们的人生不会一半一半， Tapi bisa 100% bahkan lebih daripada itu Tuhan akan mampukan. 但是可以100%或甚至多于100，在我们的人生中。 Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福大家。 Yuk kita akan siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. 来，我们来准备我们的心，我们要领受今天的圣餐。 Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹，来，我们 kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. 要进入了今天的圣餐。 Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. 这个圣餐是主耶稣自己的圣餐， Suatu sakramen yang akan mendatangkan berkat bagi mereka yang percaya dan berkenan 也 bagi 就是 Tuhan. 对于神所信者还有神所喜悦的人，会变成一个祝福。 Melalui perjamuan ini kita diingatkan bahwa iblis telah dikalahkan. 透过这个圣餐，我们被提醒着魔鬼已经被打败了。 2000 tahun yang lalu iblis telah kalah di kaki kayu salib. 在2000年前，在十字架脚下，魔鬼已经被打败了。 Itu sebabnya hari ini dia tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. 因此，今天他不再是我们人生中的控制， Dia tidak berkuasa atas kesehatan kita. 他也没有权利来阻止我们的健康。 Tidak berkuasa atas keluarga kita. 透过我们的家庭，他也没有权利。 Tidak berkuasa atas usaha dan bisnis 也 kita. 就是在我们的人生中、人生还有我们的生意上，他也没有权利。 Nah, setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, 每当我们进入这个圣餐的时候， inilah pesan Tuhan. 这个就是神所要让我们知道的。 Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan 当 Yesus. 这一些来纪念我，
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， mari kita mengingat dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus. 让我们来回想，来回忆神的美善。 Mari kita tundukkan kepala. 我们一起低头。 Siapakah kami ini Tuhan? 我们到底是谁呢？主呀， Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. 我们认识你之前，我们都是罪人， Upah dosa adalah maut. 我们的应该是死的。 Tapi Engkau yang tidak berdosa mati menggantikan kami. 但是因为你是没有错的，为了我们而死去。 Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau. 耶稣，你如此的美好。 Saat ini Engkau ingatkan kepada kami semua bahwa kemuliaan-Mu sedang turun atas bumi ini. 现在你在提醒着我们，你的荣耀正在降临在这个世界上， Kemuliaan-Mu sedang turun atas setiap jemaat-Mu di 你的 rumah-rumah 荣 mereka. 耀也即将降临在每个弟兄姐妹们。 Ya Aba, ya Bapa, 天父呀，我的天父， Engkau sungguh baik, sangat baik. 你如此的好，你如此的美好， Kami mengasihi Engkau 我 Tuhan. 们爱你，主耶稣。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. 透过这个圣餐，主耶稣要祝福您和我。 Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang 但是主 benar. 耶稣要我们用正确的方式来领受。 Oleh karena itu, kalau saat ini Tuhan ingatkan kepada kita, 之所以，如果今天主耶稣提醒了你们， ada hal-hal yang kita lakukan, ada hal-hal yang kita pikirkan yang tidak berkenan bagi Tuhan. 有一些我们做的行为，有一些我们做的事不讨神喜悦的时候， Kita datang kepada Tuhan dan mohon ampun daripada 我们来到 Tuhan. 神面前，也求他饶恕我们。 Ampuni kami Tuhan. 请饶恕我们。 Ampuni kami Bapa. Ampuni kami. 请饶恕我们，主耶稣。 Ampuni kami Tuhan. Ampuni. 你为我成就最伟大的事，你为我生命是我的完全，你是我一生唯一的保障，是我全所有，是我的最爱。耶稣，我尊重你，你为我成就最伟大的事，你为我生命是我的完全，你是我一生唯一的保障。是我全所有，是我的最爱。耶稣，我尊重你。耶稣，我尊重你。耶稣，我尊重你。 Tuhan Yesus, 主耶稣， ampuni kami Tuhan. 请饶恕我们， Berkati jemaat-Mu Tuhan. 祝福你的教友， Kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus ini dengan hati penuh ucapan syukur. 带着感恩的心，我们要进入你的圣餐。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， perjamuan kudus ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. 这个圣餐只是给予那些已经信主的。 Anak-anak di bawah 12 tahun belum boleh makan perjamuan kudus. 12岁以下的小孩子不可以领受。 Sekarang saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. 我邀请大家可以站起来， Kita siapkan roti kita. 我们准备我们的饼。 Shkiaralaba sandayaralaba laba laba laba. Oraba yaralaba yaralaba laba laba laba. Oraba yaralaba yaralaba laba laba. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. 这所以我所交代给你们的，我已经从神而来所得到的。
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil 也 roti. 就是当他要被交出去的那一个晚上，他把饼拿起来， Kita angkat roti di tangan kanan kita 我们 tinggi-tinggi. 用我们的右手高高的举起我们的饼， Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan Ia 因 memecah-mecahkannya. 此他在上面祝福了，然后把它拨开。 Dan Ia berkata bahwa inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. 他说：“这个就是我的肉体所交于你们， Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 让这一切来纪念我。” Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? 当我们拨开这个饼的时候，不是说我们与神有联系了吗？ Mari kita makan dalam nama 让我 Tuhan 们 Yesus. 领受。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, 亲爱的 mari 弟 kita 兄姐妹， angkat cawan tinggi-tinggi. 我们把杯举高， Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah Ia makan. 也就是当他吃完饼的时候，他把杯举高， Lalu Ia berkata, 然后他又说 cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. 这个杯就是我们所立的新约， Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 把这些所纪念我的，每当你喝下这个杯。 Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? 这岂不是我们与神有的新的约？当我们在喝下去的时候， Mari kita minum di 让我 dalam 们 nama 领 Tuhan 受奉主 Yesus. 耶稣的名。 Mari kita ucapkan syukur. 让我们献上我们的感恩， Terima 献上我 kasih 们的感恩 Tuhan. 与神。 Terima 谢谢 kasih 你 untuk 主耶稣， pengorbananmu 谢谢你 Tuhan. 的牺牲，主耶稣， Terima 谢 kasih 谢， untuk kasih-Mu 谢谢你的爱在我们当中，谢谢你主耶稣。 Terima kasih 谢谢你主，谢谢主。 Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, siapkan hati kita, 准 angkat 备你 kedua 的 tangan 心， kita, 把你的手举 dan 高， terimalah pengurapan yang datangnya daripada 请你 Tuhan. 接受从而来的祝福， Pengurapan kasih mula-mula, 恩高，神的恩高在我们当中， pengurapan damai sejahtera, 就是平安的恩高在大家的当 pengurapan 中。 kekuatan melalui masa-masa ini Tuhan. 新的力量能够突破这 Tuhan 个 kau 这个过 urapi 程，上帝祝福 jemaat-jemaatmu. 神祝福你们， Terima, 接 terima, 受领受 terima. 领受领受。 你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂赞荣耀，感恩归于我的主，我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂赞荣耀，感恩归于我的主。颂赞荣耀，感恩归于我的主。颂赞荣耀，谢谢你主，谢谢 Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang telah Engkau berikan Tuhan. 耶稣对于你的拯救，谢谢你主耶稣， Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. 谢谢你所有的祝福在我们的里面， Terima kasih untuk kesembuhan, kelepasan, jawaban doa. 谢谢你所医治我们，你所释放我们，你所回答我们的祷告， Terima kasih untuk kekuatan, pengharapan yang baru. 谢谢你所给的新的力量、新的盼望。 Tuhan Engkau berkati umat-umat-Mu 耶稣 Tuhan 你祝福你 berlimpah, 的百 limpah, 姓， limpah. 满满的、满满的、满满的。 Hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. 今天说我仆人这样子祷 Kau 告， mengasihi mereka semua. 你如此的爱他们， Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. 保护他们，保守他们，用你的宝血， Jauhkan mereka dari serangan-serangan si jahat. 让他们脱离这个恶魔， Berkati keluarga-keluarga. 祝福每一个家庭。 Para suami, mari angkat kedua tanganmu. 先生，请你的手举高，
Tuhan, Kau memberkati para suami, jadilah imam, raja, dan nabi di dalam rumah tangga mereka. 主耶稣，你祝福所有的先生们，让他们成为先知，让他们成为一家之主，在他们的家庭里。 Diberkatilah pekerjaan, usaha, dan bisnis mereka. 祝福他们所做的生意，祝福他们所做的一些事， Diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah kehidupan mereka. 祝福他们的家庭，祝福他们的人生。 Apa saja yang mereka perbuat, yang mereka lakukan, Engkau buat berhasil Tuhan. 任何他们所创造的，任何他们所做的、经历的，你都让他成功。 Para istri, mari angkat kedua tanganmu. 所有的太太们，请举手。 Tuhan juga memberkati para istri di tempat ini. 主耶稣也是祝福妻子们在这个地方， Biarlah mereka selalu menjadi tiang doa dan penolong bagi suami dan 让 keluarganya. 他们成为祷告塔、祷告的珠子，在他们人生中，也就是帮助先生的好帮手， Menjadi pokok anggur yang manis di tengah-tengah 也 keluarganya. 成为在家中的一个很甜蜜的葡萄树， Mengajar dan mendidik anak-anak mereka dengan penuh hikmat untuk takut akan Tuhan. 利用神而来的恩膏来教导、来教育这些小朋友，使得他们敬畏他们的神。 Tuhan memberkati kehidupan para istri. 上帝祝福太太们的人生， Melalui mereka nama Tuhan 透 dipermuliakan. 过他们荣耀圣名。 Anak-anak muda dan yang belum menikah, mari angkat kedua tanganmu. 年轻的小孩还有未婚的，把手举高。 Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. 主耶稣也是祝福今天的后裔。 Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia Tuhan curahkan. 当伊利的10倍的恩膏降临在他们身上，无比这个世上的其他人。 Jagalah kekudusan, kalian adalah generasi penerus yang Tuhan siapkan untuk kemuliaannya. 请保持你的圣洁，你是这个世代的后裔。 Bagi yang belum menikah, Tuhan 未婚的。 siapkan pasangan yang sepadan. 主耶稣预备给你最好的。 Kepada yang single parents, mari angkat kedua tanganmu. 单亲家庭的，请举手。 Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. 主耶稣用他的双手来保护你、安慰你， Engkau tidak akan ditinggalkan 你 Tuhan. 不曾被神丢弃。 Apa yang engkau perlukan, Tuhan cukupkan. 你所需要的，主耶稣必定保足你。 Kekuatan, penghiburan, berkat melimpah Tuhan curahkan bagimu. 新的力量、新的祝福、新的保护，神满满的祝福你。 Mari jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, angkat kedua 所有的 tanganmu. 弟兄姐妹们，把你的手举 Ora 高。 bersandaya rala-bala-bala. Dengan iman, hamba percaya 你的信心，我相信 yang sakit sudah disembuhkan, 有病痛的已被医治， yang berbeban berat sudah menerima jawaban 有 doa, 重担的神已经给你答案， yang terikat sudah dilepaskan. 被捆绑的主耶稣已经释放。 Hamba berdoa seluruh jemaat CK7 diselamatkan Tuhan 今 Yesus. 天我这边祷告，所有的弟兄姐妹已经被神拯救了。 Kami mengucap syukur atas segalanya 我 Tuhan. 们感谢你，主耶稣， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。 Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada PLT Gembala GB PRJ CK7, Bapak PDM Willy Santoso BSc, yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan, serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 8 Agustus 2021 akan dilayani oleh Ibu Evangelis Mary Tesman. Ibadah tersebut akan disertai pula dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang, dan setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah dewasa muda atau yang adult, ibadah youth and junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 pukul 4 sore.
akan dilayani oleh Pastor Juan Lesmana dengan tema sepanjang bulan Agustus, Squad Up. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Yuk, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama GBI PRJ CK7. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin, dengan akaun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir, atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. 我要向高山举目，我能帮助从何来？我的帮助从上眼睛，因为耶稣原谅我也要原谅给我们健康，让我们今天可以走。Sehubungan dengan banyaknya informasi yang beredar mengenai COVID-19, terutama perihal varian baru dan cara-cara mengatasinya, kebenaran dari informasi-informasi ini sangatlah membingungkan dan meragukan. Untuk itu, GBI PRJ Group CK7 akan mengadakan penjelasan yang benar, disertai dengan sesi Q&A secara khusus untuk membahas topik tersebut bersama Gembala CK7, Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD via webinar. Luangkan waktu Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti acara tersebut yang akan diadakan pada hari Minggu 1 Agustus 2021 pukul 3 sore. Untuk info link Zoom, user ID, serta password dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Bagi Bapak Ibu yang belum melakukan suntikan vaksin COVID-19 yang pertama, CK7 kembali bekerja sama dengan GKY Pluit mengadakan penyuntikan vaksin tersebut. Untuk itu segera daftarkan diri Anda dengan WhatsApp ke 0877 2300 5577. Bapak Ibu akan menerima link pendaftaran secara online. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan suntikan vaksin dosis pertama di GKY Pluit, maka dapat melakukan suntikan dosis kedua tanpa perlu mendaftarkan diri. Cukup dengan mengikuti tanggal yang tercantum di kartu yang Bapak Ibu terima pada saat suntikan dosis pertama. Untuk Kul Gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 5 Agustus 2021 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Ibu Maya Mulyana Samosir, Kepala Bidang Doa Ibadah Khusus GBI PRJ. Kul tersebut akan diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp 0812 1286 4902. Dan bagi jemaat Kul yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di Kul Mandarin, dapat menghubungi Ibu Jocelyn di nomor WhatsApp 0878 8861 2777. Shalom, pada sore hari ini saya sedang dalam isolasi mandiri karena terpapar virus corona. Sore hari ini saya mengucap syukur mendapat berkat dari GBI CK7 berupa sembako. Saya mengucapkan terima kasih pada gembala, para pengurus Kul, ketua Kul saya. Terima kasih, biar kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan-pelayanan dari GBI CK7.
saya GBI PRJ Group telah melayani penyemprotan disinfektan di apartemen saya. Saya sungguh diberkati atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Unit pengajaran CK7 segera akan membuka kembali kelas KOM 100, 200, dan 300 secara online via Zoom. Info lengkap dan pendaftaran dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Bapak PDP Suryadi di nomor WhatsApp 0819 0826 8833. Setelah menyelesaikan Diklat Next Level 2 Prophetic Army, Bidang 2 CK7 kembali mengadakan Diklat lanjutan Next Level 3 Prophetic Army CK7 secara online via Zoom yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 4, 11, dan 18 Agustus 2021 pukul 7 malam. Dengan pengajar dari tim Profetik Subdiv Profetik Pusat GBI Jalan Gatot Subroto. Dengan materi yang sangat memberkati, yaitu Growing in the Prophetic Anointing, Breakthrough for Spiritual Sharpened, dan Growing in the Prophetic Gift. Pendaftaran melalui www.gbiprj.org/go/doa. Info lengkap dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu, kita terus entering the next level dan terus belajar sehingga kita menjadikan doa sebagai gaya hidup kita untuk menghadapi keadaan zaman yang semakin jahat ini. Khususnya di masa pandemi COVID-19, sehingga kita menjadi pribadi yang memiliki iman seperti baja dan tangguh seperti seorang prajurit Tuhan yang gagah perkasa. KOM 100 Junior Online is back! Ingin mengenal Allah kita lebih lagi? Bagaimana kita memulai melayani? Cara-cara mengenali karunia-karunia Roh Kudus? Ini semua dan banyak materi lain akan kita bahas pada KOM 100 Junior. Saatnya bergabung dengan kelas online KOM 100 Junior. Setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang via Zoom loh. Kelas dimulai hari Minggu 5 September 2021. Pendaftaran dan informasi bisa dilihat di slide tersebut. Segera daftar, slot terbatas loh. Jangan lewatkan kesempatan ini. Semua peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat setara dengan KOM 100 reguler. Daftar sekarang yuk sebelum penuh. CK7 A13 present. Cool CK7 akan mengadakan TikTok competition dengan membuat video TikTok berdurasi maksimal 60 detik dengan tema community, family, encouragement, dan freedom in Christ. Perlombaan ini dapat diikuti siapa saja dari berbagai generasi loh. Share di akun TikTok kamu dan tag TikTok kita @coolck7 dengan hashtag UICK7 dan coolck7. Batas akhir pengiriman video kamu pada 10 Agustus 2021. Pengumuman pemenang akan langsung ketika acara berlangsung pada tanggal 13 Agustus 2021 dengan pemenang juara 1, juara 2, juara 3, most favorite dan most view, yaitu dengan view terbanyak. Hadiah totalnya 10 juta rupiah dan video kamu akan di-share di akun Instagram @gbiprj. Buruan yuk buat video sekreatif mungkin dan ajak kerabatmu untuk ikutan dan bantu like video kamu serta menangkan hadiahnya. Ditunggu ya.
Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.这个督主会议堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告思想前，让我们一起先讲第三个五旬节的意义。因为我们相信，当我们说出话来后，那么事情会成就在我们的生命里。圣经怎么说？灵后是善。当我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。第三个五旬节的意义，第一个意义，第三个五旬节是现代神灵大大交换的时期，远超过当时亚述撒节所发生的。第二，第三个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂受割。第三，第三个五旬节将兴起耶利米亚一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的年轻人。第四，第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第三个五旬节将持下能力来完成主的大使命之后，主耶稣就会再来。来吧，这个督主会议堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？奥利泰之下气14，这称为我名下的子民，若是自卑、祷告、寻求我的面，转离他们的恶行，我们必从天上垂听，方免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，方免我们的国家主。但愿此从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每一个向上帝呼求的人得着拯救。我们祷告，让全体这个督主会议堂和同工和会友们都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣基督的名，我们也要奉主耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为佐科维总统和马鲁夫阿敏副总统求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人刚传道蛮有能力来传讲上帝的道，求你大大的祝福你的仆人。阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康、他的家人及他的牧羊事工，使他持续被使用成为第三个五旬节的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的基督督主牧师长许元哲医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他妻子 Olivia、孩子学会的和孙儿们都蒙福。求上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在基督徒的牧羊圣工，使我们所有的基督徒的子民配得在上帝面前。我们也为波德里教会、神的教会、奥拉罗伯大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们赢得更多的灵魂。也为在基督徒兴起耶利米亚一代祷告，求上帝大大的使用他们。我们也为每一位同工和在今天基督徒参加网上敬拜的会友们
祷告。我们也为有病的祷告，上帝已经医治他们，但中但得，求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉主耶稣基督的名，让每一位求上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们，阿们。全体同工和这个对主会堂的会友，请举手领受上帝通过他仆人这个对主牧者来祝福。Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all. 我要赞美，不同的生活不得胜，我要赞美，每天从热就到热火，我心坚定于你，每天赞美不停，我要赞美，跳舞赞美，我要赞美，这要赞美，大声欢呼。神永远的神君我